Okey. Kuliah. Bagus tak terasa ni. Apa rasa? Nah, enggak enam enggak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وأن يتعلم وتعلم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الهدى ودلالة على خير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan umum kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, wa bil khusus ila imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan juga kepada pengarang kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darani amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati delegasi mulakan Tuan Pengerusi Ahli Jatuh Kuasa, para asatizah, tuan-tuan, perempuan, sidang jemaah, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Insyaallah kita sambung balik bacaan kitab daripada kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut. Insyaallah kita mengaji sampai mati insyaallah. Kerana Nabi SAW mengatakan man jaa ajaluhu wa huwa yatlabul ilma fahuwa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Barang siapa yang datang ajalnya ketika mana ia sedang menuntut ilmu, dipasang azam insyaallah kita nak mengaji sampai mati. Fabaid di antara dia dan juga anbiya, beza dia dan juga nabi-nabi fil jannah dalam syurga kelak. Hanya beza darajatun wahidah, satu darjat saja. Lepas nabi dia, kata Imam Suyuti, kalau dia langkah setapak ke hadapan sama dengan nabi. Kalau nak kita kata tuan-tuan, orang yang mengaji ni sampailah meninggal dunia darjatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pasang azam insya-Allah. Malam ni kitab Jawi, semua kitab tu. Kitab Jawi 24, kitab tu 10, muka surat 10. Tajuknya pembatal wudu. 4 bulan ke 3 bulan dah buat wudu ni. Sebulan sekali kan buat sana. Pembatal wudu ataupun perkara-perkara yang membatalkan wudu. Tengoklah mana-mana kitab pun akan sebut tajuk ni. Dia tak akan sebut perkara yang tidak membatalkan wudu. Kalau letak tajuk tu teruk kita jenuh ingat. Dia letak sikit je perkara yang membatalkan wudu ada 6. Semua kitab macam tu. Bila sebut 6, insya-Allah ingatlah yang lain. Tu kaedah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Pembatal wudu. Kata pengarang rahimahullahu taala,
nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darani amin ya rabbal alamin. Wudu yang sah itu batal, itu binasa atau tiada boleh digunakan lagi dengan sebab-sebab yang berikut. Pertama, keluar sesuatu daripada kubul, itu jalan depan, ataupun dubur, itu jalan belakang. Dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Au jaa ahadun minkum minal ghaiti." Sama ada benda biasa seperti tahi, air kencing dan angin. Itu benda biasa keluar daripada depan ataupun belakang. Jadi tuan-tuan, bab angin ni contohnya dalam bahasa Arab ni dia kaya tuan, kaya bahasa. Contohnya Nabi SAW sebut apa ni? Berkaitan dengan orang yang berasa angin ni, kentut ni, Nabi kata la yakhrujanna ahadakum minas salah. Janganlah seseorang daripada kalian ini keluar daripada solat hatta yajidu rihan, sama ada dia berasa keluar angin. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, angin ni kalau keluar angin ataupun bunyi, dia ada istilah dia dalam bahasa Arab, kan? Fustin, apa? Kalau fustin keluar angin gitu aja. Kalau kata yang keluar angin kuat tu, tembok kuat tuh, dia ada nama dia pula dalam bahasa Arab. Hebat bahasa Arab ni. Kita semua sama aja. Kentut je bahasa kita ni. Nabi kata apa tuan? Jangan keluar daripada solat selagi mana kamu selagi mana tidak keluar angin, maksudnya dengan yakin, ataupun cium bau. Kadang-kadang masa kita tuan-tuan dalam sembahyang ni, antara benda yang syaitan suka kacau di antaranya apa? Masa takbiratul ihram. Satu. Maka sebab itulah dalam ulama fiqh sebut, kalau kita nak sembahyang ni, kita ada takbiratul ihram, kita ada takbir intiqalat, perpindahan, nak rukuk, nak sujud, bangun daripada sujud, ada beza dia, kadar harakat dia. Beza macam mana? Kalau takbiratul ihram mula-mula sembahyang tu, Allahu akbar, afdalnya laju, segera, Allahu akbar. Masa Syekh tunjuk kat kami, saya kata aku tahu, hampa ni geng-geng semuanya ni panjang, saya kata termasuk hang muda-muda ni, Allahu akbar. Tak apa, saya kata jangan, yang penting kalau lebih daripada 14 harakat, Allahu akbar, sah lagi. Tapi dia khilaful aula. Yang afdalnya tuan-tuan, kenapa? Segerakan Allahu akbar. Pasal apa? Di antara tempat yang syaitan suka kacau, yang pertama masa takbiratul ihram. Kalau kita was-was, 3 ke 4, aku ni apa tadi? Itu, maka tak sah sembahyang. Karena syarat sah sembahyang mesti niat yang jazim, putus, tak ada lah ragu-ragu lah. Yang kedua, syaitan suka kacau ni bila masa sujud, disebutkan dia akan tiup punggung kita ni. Nabi kata jangan keluar, jangan berhenti daripada sembahyang kecuali kalau sungguh keluar angin ataupun tercium bau. Ni kadang-kadang orang belakang dah tutup hidung dah, kan? Pintu pun pecah ya, bunyi kuat tu. Dah ni angin ni tak duk salah, ni syaitan semua ni, duk salah syaitan pula. Padahal dah keluar semua dah tu. Tuan-tuan tengok dalam surah Ibrahim ayat 22, ada cerita berkaitan dengan Allah rakamkan syaitan bagi tazkirah nanti. Syaitan bagi tazkirah. Wa qala syaitan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qala syaitan lamma qudil amr. Syaitan ni setelah selesai semua perbicaraan urusan ni, beliau mengatakan syaitan mengatakan innallaha wa'adani wa'adakum haqqan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjanjikan aku dan juga kalian ni kebenaran, kan? Wa wa'adtukum, aku juga janjikan kepada kamu macam-macam, kan? Tetapi aku sendiri yang memungkiri janji. Kemudian fa akhlaftu mau'idi. Salah sekali syaitan sebut tuan-tuan, fala talumuni wa lumu anfusakum. Hari ini jangan kamu duk salahkan aku ni. Wa lumu anfusakum, salahkan diri kamu sendirilah. Kamu punya pasal. Ma ana bimusyrikhikum wala antum bimusyrikhi. Aku ni tak dapat nak kuasai kalian, kalian juga tak dapat nak kuasai aku. Inni kafartu. Aku sekarang berlepas diri. Hampa jangan tuduh aku, syaitan kata. Hampa yang ikut aku tugas aku ni janji macam-macam je. Yang hampa ikut buat apa? Tu dia, tu syaitan bagi tazkirah. Jadi nak kata apa ni?
dah keluar confirm keluar angin, orang belakang pun cium bau semua ni, jangan duk salah syaitan dah. Cara dia macam mana tuan? Nak keluar, tutup hidung, walaupun yang keluar je kot belakang. Itu cara dia gitu. Supaya syarak mengajar kita supaya mengelakkan orang tomahan. Nak keluar antara sah tu, tutup hidung. Sama juga kalau kita sampai masjid, orang azan dah, kemudian kita terpaksa keluar daripada masjid ataupun surau, sedangkan dah azan dah masuk dalam masjid dah, tiba-tiba nak keluar pun sunat tutup hidung. Ni apa dia ni? Orang dah azan ni tiba-tiba nak keluar masjid sebelah surau ni, jadi keluar tutup hidung apa ni? Syarat ni hidung berdarah ni, ada masalah ni. Itu semua syarak ajarkan kepada kita. Jadi keluar tuan-tuan, benda yang biasa ataupun benda yang jarang-jarang adanya, luar biasa. Seperti mana batu karang contohnya, na'udzubillah, darah dan cacing, sekalipun ia menjengukkan kepadanya demi untuk cak kita, keluar cik, masuk balik, kemudian masuk semula, batal uduk dia. Yang penting keluar kepala dia, walaupun dia masuk balik. Itu masalah fiqh tuan, janji keluar. Maka sebab tu tuan-tuan, dalam bab uduk kita cerita sebelum ni, untuk nak mengelakkan was-was ni, di antaranya syarak ajar masa wuduk lagi, masa lepas kita istinja lagi, lepas kita qada hajat kecil ke besar, ambil ayak ni tuan-tuan, percik depan kemaluan. Yang pertama cara nak mengelakkan was-was, bermula pada istinja lagi, syarak ajar. Kemudian masa wuduk, masa nak semayang, elok kita baca ni, Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Nak semayang sekali baca pula yang tu, baca lagi suratul An-Nas, surah An-Nas. Semua tu nak halau apa tuan? Nak halau syaitan apa tu kita sebut? Syaitan jin ke syaitan manusia? Surah An-Nas tu nak halau syaitan jin. Syaitan manusia bacalah macam mana pun. Kalau dia nak kacau-kacau juga, buat macam mana kan? Itu cara dia, syarak ajar kita ni. Kecuali yang keluar itu mani, air mani hukumnya suci. Macam mana tuan? Dia tak batal uduk. Umpama seorang yang sedang ada air sembahyang, tidur dalam keadaan duduk, punggungnya tetap tak bergerak, dia tetap dia palam lubang, tetap pada lantai ataupun pada tempat tidur, kursi ke sebagainya ni, dia tetap. Dan disebutkan tuan-tuan, syarat bagi mereka yang tetap papan punggung ni bukanlah mereka yang terlalu kurus sangat, kurus kering orang kata. Tengok tulang gemuk lagi pada dia, dia kurus pada tulang lagi. Syarat dia jangan terlalu kurus sangat. Dia stabil, standard pada dia. Mimpi masa duduk ni tuan-tuan, dia ada wuduk, ataupun masa tempat dia duduk macam ni mimpi pula dah. Mimpi apa? Mimpi bersetubuh hingga keluar mani, ataupun ia merenung perempuan dengan syahwat duduk ni, ada wuduk, tengok perempuan keluar syahwat, keluar air mani, sampai terair, sampai keluar air. Tu dahsyat punya pandangan dia tu. Tidaklah batal wuduknya, cuma wajib mandi sahaja. Kenapa tuan? Ini pun ada kait lagi. Kalau sekiranya hanya keluar air mani, tapi kalau sebelum air mani keluar, dia keluar air mazi contohnya, maka itu najis, maka wajib mandi. Sekarang tuan-tuan, kita mandi ni, mandi wajib disebabkan keluar air mani. Dia bukan najis air mani, tapi kenapa nak kena mandi? Soalan tu. Had dah kahwin lama ni, tuan fikir tak? Berapa puluh tahun dah kahwin kan, keluar air mani semua ni, pasal apa? Dah tak najis, kenapa nak wajib mandi? Apa hikmah dia? Pernah tak tanya tak? Kerana sedangkan air kencing tu najis, tapi tak wajibkan mandi pun. Air mani suci, tapi wajib mandi. Apa beza dia? Ini mandi ni bukan kerana najis, kata para ulama. Air mani ni suci, tapi mandi sebagai tanda kita nak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana setelah keluarnya air mani, maka seluruh badan ni dia rasa lazat. Telinga rasa lazat, semua ni rasa sedap, lazat. Beza dengan keluar air kencing. Lepas kencing asal lazat tak satu badan, tak rasa nikmat satu badan, sebahagian saja rasa lega. Tapi bila keluar air mani, kita rasa kelazatan tu satu badan.
Maka sebagai tanda mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, bagi rasa sedap pada badan kita ni, maka sebab tu diwajibkan mandi. Wuduk batal, tapi wuduk tidak batal. Kalau keluar air mani, wuduk tak batal, tapi wajib mandi. Jadi macam mana tuan? Kita ni pula bila mandi, gosok habis semua. Kalau tuan-tuan dah duduk macam ni, air wuduk tak batal, tapi wajib mandi. Masa nak mandi tu jaga ni, telapak tangan kita ni telapak ni jangan sentuh kemaluan, cara dia lah. Tu kalau tak mau bagi batal wuduk. Ni syarak ajar, terutamanya bagi tempat-tempat yang airnya kurang. Kita ni semua free, banyak murah. Sebab tu buka wuduk kat surau kat masjid tu kuat, sebab free kan. Ini syarak ajar, terutamanya negara-negara yang kekurangan air, macam mana cara nak jimatkan. Dan tak wajibkan, tak membatalkan wuduk. Kenapa? Kaedah ulama menyebutkan ma aujaba a'zamul amrayni lam yujibu adwanahuma. Apabila diwajibkan benda yang lebih besar di antara salah satunya, maka tak diwajibkan yang lebih kecil daripadanya. Mandi dan juga ambil wuduk, mana lebih besar lagi? Mandilah, kita guna banyak air lagi. Jadi mandi itu besar. Bila diwajibkan yang besar, maka yang wajib dia masuk package sekali. Itu kaedah qawaid fiqh yang ulama susunkan dalam masalah ni. Ala kulli hal, mungkin semua tak pernah nak praktik kot. Bukan tak pernah praktik, tak pernah berlaku lah tengah tidur keluar air mani, dia hanya dia pergi mandi saja, wuduk tak ambil. Biasanya lepas mandi batal semua, ambil kali kan. Selalunya begitulah. Jaranglah orang ni dia mandi Allahumma salli ala Muhammad, dia akan sentuh semua habis. Tapi syarak ajar kita ni macam mana cara dia. Itu syarat tuan-tuan, air mani ni hukumnya suci, berbeza dengan air mazi dan juga air wadi, tidak suci, dia wajib basuh. Selesai. Yang pertama, keluar daripada sesuatu, sama ada salah satu daripada dua jalan, depan ataupun belakang, biasa ataupun luar biasa. Sebab yang kedua membatalkan wuduk, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap, iaitu tidur mengiring atau berdiri. Tuan-tuan, sebab tu dalam kitab fiqh ni dibincangkan dahulu apa maksud tidur, apa maksud ngantuk, apa maksud muak, satu-satu dibincangkan. Tidur ni apa dia? Bihaisu la yasma' ma yatakallam ghairuh. Bila tidur ni maksud apa? Kita tak dengar lah apa yang orang sebelah kita ni cakap. Itu maksudnya tidur. Ta'rif tidur pun dibahaskan para fuqaha. Dahsyat. Jadi tuan-tuan, apa kalau dia mengantuk, dia dengar lagi orang cakap, tapi tak orang nak faham. Tidur ni tak faham dah, tak dengar dah apa orang cakap. Maka di sini syarat yang kedua membatalkan wuduk, tidur dengan keadaan punggung tidak tetap, iaitu tidur mengiring atau berdiri ataupun terlentang. Tuan-tuan, kalau dia duduk tengah berdiri terlena, batal tak wuduk dia? Tengok dulu, masa berdiri tu lena, dia tak dengar dah orang cakap apa ni. Jadi punggung dia tidak tetap, maka itu batal wuduk dia. Kalau dia diri, dengar lagi orang cakap, maka wuduknya masih lagi ada. Ni hari khutbah Jumaat ni, paling seronok lena time khutbah ataupun dalam kuliah lah kot. Dia duduk, bila duduk saja ni tercunggik ke depan, punggung dia sudah tidak tetap. Kemudian orang kat dia, "Hei, permit wuduk lain." Saya bukan tidur tadi, dia kata. Tak mengaku pula. Saya tetap punggung apa tu? Sengguk sampai ke bawah lah tu. Kepala lipat lantai dah. Cecah lantai dah. Punggung dah terangkat. Tu kena tengok ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita ni kalau jenis khutbah saja lena saja khutbah. Jadi kena tengok pula jenis kita lena tu macam mana, tidur tu macam mana. Kalau kita jenis kepala aja tak apa, bolehlah, punggung masih lagi tetap.
Kalau punggung sekali terangkat, tak boleh. Sebab syarat ni tak mencukupi. Jadi tuan-tuan, kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk nabi-nabi tidak membatalkan wudu. Kerana yang tidur ialah mata mereka, hati mereka tidak tidur. Maka tuan-tuan, ada seorang tu dia baru lepas kuliah semangat, masa kuliah khutbah ni tidur, bangun ambil wudu balik, punggung kamu dah terangkat. Dia kata apa? Yang tidur ialah mata saya, hati saya tidak tidur. Tak boleh. Itu Nabi saja, khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala bila sampai saja rumah Imam Ahmad, anak Imam Ahmad duk perhati tengok. Kata Imam Syafi'i ni kuat semayang, tapi sepanjang malam aku tengok tak bangun tahajud pun, duduk atas katil baring je. Kemudian subuh-subuh, masuk subuh terus semayang. Anak ada komen, ayah apa ni, semalam dah tidur sepanjang malam, main subuh terus semayang subuh je, wuduk tak ambil. Imam Ahmad bin Hanbal tanya, wahai Imam, anak aku mengadu sekian. Kenapa semayang subuh tanpa ambil wuduk? Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku hanya berbaring, tidak tidur. Kerana otak aku berjalan, aku dengar apa yang orang sebut. Maka sebab tu wuduk aku tak batal. Sebab walaupun dia berbaring, tapi bukan tidur maksudnya. Dia dengar, dia memikirkan masalah. Apa tuan Imam Syafi'i fikirkan masalah apa tuan? Hadis yang Nabi kata seorang adik-beradik Sayyidina Anas, Nughair, bela burung. Kalau kita ni burung cap rumah gitulah. Burung pipik gitulah. Burung kesayangan sebut mati. Ya adiknya Umar. Sana Nabi panggil panggilan panjang Umair. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Aba Umair, apa yang Nughair tu, burung kecil tu buat apa? Nabi nak manjakan dia. Burung kecil tu buat apa? Soalan tersebut tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sepanjang mana fikir hadis tersebut. Pendek tu je hadis. Ya Aba Umair, nama dia Umar. Nabi panggil panggilan tasghir, manja. Umar jadi Umair. Burung tu nama Nughair, Nabi panggil Nughair. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Ya Aba Umair, apa yang dibuat oleh burung Nughair kamu ni? Soalan tu saja Imam Syafi'i fikir malam sebut 70 masalah selesai. Kita letak pada selesai masalah tuan-tuan. Imam Syafi'i letak pada saja, tak tidur malam tu selesai 70 masalah. Antaranya masalah apa ni? Masalah tak boleh panggil masjid dengan nama Musayyid, panggil dengan nama perli-perli pelekeh, panggil nama alim ulama dengan mempelekeh-lekehkan, tak boleh. Keluarkan istinbat 70 fawaid. Tu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Baik, patah balik. Tidur dengan keadaan punggung tidak tetap batal wuduk, iaitu tidur mengiring ataupun berdiri atau terlentang. Sekalipun diletak bantal di celah-celah punggung, bersandar pada tiang pun batal juga. Dia selit bantai, tapi keadaan sebut dia tidur sambil berdiri, melekat kat dinding kan, bantai sumbat dekat punggung contohnya, tetap juga batal. Sebab punggung dia tidak tetap di atas lantai. Tetapi kalau seseorang tidur dengan keadaan punggungnya tetap, tidur duduk maksudnya, di atas lantai atau kerusi, tidaklah batal wuduknya, sekalipun ia bersandar kepada benda yang boleh rebah, kerana aman keluar sesuatu daripada duburnya. Dia tidur duduk, jadi ruang udara tersebut dah palam dah. Walaupun dia letak bantal kat belakang, letak dinding ke, tak ada masalah, tu tak kira. Yang kira ni apa? Lubang dubur ke tempat keluar angin tersebut sudah dipalam, maka tak batal wuduk. Ya, insya-Allah. Ketiga perkara yang membatalkan wuduk ialah hilang akal dengan sebab gila atau macam hilang akal, seperti sangat sakit, dia meracau sangat sakit, ataupun mabuk, ataupun pitam, atau gila babi dan sebagainya. Ni orang Kedah ni. Nampak macam kasar tapi bahasa apa yang romantik ni. Ni sawan, maksudnya gila babi ni sawan, dia meracau. Dia macam hilang akal dah.
Dia macam, tapi akal dia masih ada, tak waras maksudnya. Adapun tidur tidak hilang akal, cuma tidak sedar angin keluar sahaja. Jadi hilang akal maksudnya tak waras, dia tak dapat fikir dengan baik, jadi batal wuduk dia. Keempat, bersentuh ataupun tersentuh. Sama, bersentuh ataupun tersentuh. Kulit, syarat dia kulit, laki-laki dengan kulit perempuan. Syarat yang kedua, sentuh sebelah laki dan juga perempuan, tiada berlapik. Syarat yang ketiga, tak berlapik. Sebab tu orang tanya Ustaz Azhar Idrus hafizahullah ta'ala, Ustaz, boleh tak kalau saya nak couple dengan awek saya? Ustaz Azhar kata boleh. Letak pak mentua, bakar pak mentua tengah-tengah. Naik motor sekali boleh, dia kata. Letak bakar pak mentua tengah-tengah. InsyaAllah. Kemudian yang bukan mahram. Syarat yang keempat, bukan mahram, bukan adik-beradik dia, bukan kakak dia, bukan abang dia. Itu 4 syarat. Yakni antara kedua-duanya tidak haram berkahwin, sekalipun salah seorangnya sudah mati, batal orang yang hidup. Jadi tuan-tuan, kita sentuh orang yang boleh berkahwin, maka batal wudu walaupun dia sudah mati. Dia yang mati itu tak batal lah. Kita yang hidup, yang mukallaf ni, batal wudu kita ni. Itu ada 4 syarat. Syarat dia sentuh kulit, dia akan perincikan lagi. Yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan dalam masalah sentuh kulit ini ialah mereka yang telah sampai had yang diingini oleh syahwat. Berapa umur tuan-tuan? Berapa umur yang dikatakan sudah diingini oleh syahwat? Maksudnya syahwat, orang tengok ni berasa nafsu, rasa nak kepada budak tadi tu. Dalam kitab Katsur Raqiq ala syarah Sulam Taufiq, oleh guru kami Syekh Saleh Matran, syarah kepada Sulam Taufiq Al-Imam Nawawi Bantani, dibahaskan kalam ulama berapakah umur budak yang kalau orang lelaki sentuh budak perempuan tu batal, ataupun orang wanita yang dewasa sentuh budak lelaki tu batal. Disebutkan bahawasanya kalau disebut umur budak sebut 5 tahun, ini tak batal lagi. Contoh kita lelaki, budak perempuan 5 tahun sentuh dia tak batal lagi. Umur 6 tahun, ini ada khilaf. Ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Tapi kalau budak sebut darjah 1 sampai umur 7 tahun, yang disebutkan kita lah pandangan sebut, yang dimaksudkan yang umur ni apa? Had ni 7 tahun. Ni tak ada khilaf kata beliau. Sentuh kanak-kanak yang dewasa, sentuh kanak-kanak yang berusia 7 tahun. 7 tahun ni dipanggil had yang sudah diingini oleh syahwat. Kita tengok dia rasa berkenan maksudnya, rasa macam nak kahwin dengan budak tu, contoh. Maka sentuh budak sebut 7 tahun. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pula kita tabiat kita ni. Tengok budak sekolah rendah rasa macam mana? Biasa lagi ni. Mungkin ni panggil had tabi'i, maksudnya had. Kebanyakan orang ni tengok kanak-kanak 7 tahun, okey lagi lah, tak rasa nak berkahwin dengan budak tadi tu, tak rasa nak syahwat lagi. Tapi kalau ada orang, dia tak kira 5 tahun ke, 6 tahun ke, 7 tahun ke, tengok budak perempuan tu dia rasa nak kahwin, rasa nak syahwat. Ini tak normal orang macam tu. Dia tak aktibar. Jadi yang aktibar pada ramai ni, pada umur 7 tahun macam mana? Mungkin berbeza lah daripada sudut bi'ah pada satu tempat. Mungkin tempat kita ni 7 tahun tak sampai lagi had yang diingini oleh syahwat. Dan yang haram berkahwin itu ialah haram dengan sebab keturunan, nasab. Seperti mana ibu, sentuh ibu sendiri, ibu mertua tak batal. Sentuh anak perempuan sekali dengan cucu ni. Kita ada anak perempuan, kita ada cucu, semua turun ke bawah, tak batal. Kita sentuh saudara perempuan, kakak kita, adik perempuan kita ni, maka tak batal. Begitu jugalah sebaliknya lelaki. Atau dengan sebab susuan, sama juga menyusu. Semua ada, yang belah nasab ada 7 golongan. Yang sebelah susuan pun sama macam keturunan kata pengarang, ada 7 golongan juga. Kita sentuh kak, kita sentuh adik perempuan, kita sentuh
kak kita tu tuan-tuan ada anak perempuan pula, maksudnya anak saudara kita, tak batal kan. Sama juga belah lelaki kan, pun tidak batal. Kerana ikut saya nak buat jadual ni. Atau dengan sebab bersemenda. Betul tak? Tu kita apa? Semenda. Syarat yang ketiga tuan-tuan tak batal. Syarat yang pertama disebabkan nasab adik-beradik kita, sentuh kak, sentuh adik perempuan tak batal. Sebab yang kedua sebab dia saudara susuan kan, maka aurat dia sama macam kak kita, macam adik kita ni, sentuh tak batal wuduk sebab saudara susuan. Sebab yang ketiga bersemenda ataupun musaharah, seperti mana disebabkan perkahwinan kan, seperti ibu mertua kan, tak batal. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu mertua ni semua ni tuan-tuan, bab perkahwinan ni pecah pada dua. Satu disebabkan semata-mata akad. Tuan-tuan ada anak perempuan tu kahwin kan dengan menantu tuan-tuan lelaki, semata-mata akad nikah, maka sudah haram berkahwin. Tak boleh kahwin dah dengan menantu tadi tu kan? Sebab apa? Sudah jadi musaharah, perkara-perkara yang menyebabkan uduknya tak batal. Sentuh menantu tak batal, sentuh mentua tak batal, disebabkan apa? Hanya akad nikah semata-mata. Tapi sini tuan tengok anak tiri, anak isteri, janda bapa dan janda anak ni, kalau buat lukis baru sedap sikit. Baik tuan-tuan, tentang masalah tiri pula. Tentang masalah tiri. Okey. Kalau masalah tiri tadi, masalah tiri dia bukan semata-mata akad nikah. Contohnya seorang isteri, kemudian suami dia dah meninggal dunia. Okey. Lepas habis iddah, isteri ni nak kahwin dengan seorang lelaki yang lain. Lelaki ni nama apa? Tiri kepada anak-anak lah. Tiri kepada anak-anak. Bila hak suami baru ni nak kahwin dengan mak ni, belum lagi boleh bersalaman. Anak-anak ni belum lagi, anak perempuan ni belum lagi boleh bersalaman dengan pak tiri ni, kecuali bila setelah mana dukhul, setelah mana bersetubuh, baru syarat dia apa? Baru anak perempuan ni boleh salam dengan pak tiri tadi tu. Ataupun anak lelaki baru boleh salam dengan mak tiri dia. Syarat apa tuan-tuan? Mesti dukhul, mesti bersama, baru dikira apa? Baru dikira dalam bab musaharah ni, bab perkahwinan ni. Kalau tadi dapat menantu, akad nikah saja boleh salam pak mentua, boleh salam dah mak mentua, akad nikah saja, belum syarat dukhul lagi. Kalau untuk tiri, mak tiri, pak tiri, syarat dia mesti mereka dah sama dulu, baru anak-anak ni boleh salam dengan mak ataupun pak tiri. Boleh? Pening tak tuan-tuan? Okey insya-Allah nak? Jangan pening. InsyaAllah sikit tu. Ada apa saja tadi? Soalan apa ni? Baik. Soalan yang baik ni. Kenapa bersentuhan dengan isteri batal uduk sedangkan sudah halal hubungan kedua-duanya? Kerana istilah mereka ni, isteri ataupun suami tersebut dipanggil ajnabi. Ajnabi ni apa? Orang yang asing. Mereka ni bukan asal kita ni, bukan asal, bukan adik-beradik kita, bukan saudara susuan kita ni, dia orang asing. Jadi hukum orang asing dalam bab uduk ni dia berkekalan, sama aja, walaupun halal untuk kita sentuh. Itu yang saya dengar jawapan guru saya lah. Sebab dia asalnya bukan keluarga kita, bukan adik-beradik kita kan? Maka dalam mazhab kita ni uduk batal. Orang asing juga, bapak tiri pun orang asing juga. Sentuh batal tak? Kalau sentuh menantu batal tak? Tak batal. Kenapa sedangkan Soalan yang baik. Soalan ni nak jawab macam mana? Kalau Quran tu ada tu kan? Apa semua tu? Jawapan yang kuat dalam nas Quran. Quran kata tidak batal pada ayat tu. Wa rabaibukum allati fi hajr. Jawapan lain saya kena cari lain. Tapi dalam Quran dia disebutkan begitu. Tapi ini soalan yang baik. Soalan yang baik nak mencari hikmah. Kenapa batal? Cuma tuan-tuan, kalau nak sebut bab
sentuh isteri ni batal wuduk ataupun tak batal wuduk, ada satu masalah. Yang macam mana pun sentuh isteri tak batal wuduk. Ingat tak masalah tu? Apa masalah tu? Sentuh isteri dalam mazhab kita ni tak batal wuduk. Apa dia masalah apa? Masalah dia dalam bab seorang pasangan ni bersama. Tak mana ni hukum fiqh ni. Bila bersama kemudian nak buat seterusnya, round 2. Sentuh macam mana pun, kan? Kalau nak bersama kali yang kedua, sunat bagi suami ni, isteri pula ambil uduk sekali lagi. Kalau ambil uduk setelah bersama, tuan-tuan, kemudian nak buat round 2 tersebut, sentuh macam mana pun tak batal, kecuali bersama pula kali yang kedua baru batal. Itu contohlah, teka-teki dia panggil. Satu lagi dalam masalah tuan-tuan, sentuh isteri tak batal wuduk ni, bab solat, bab nak sembahyang batal wuduk, bab ni semua batal wuduk. Tawaf. Baik. Tawaf apa satu, mungkin kita taklid lah dalam mazhab Maliki ataupun ada qaul daripada mazhab Syafi'i. Ada satu lagi masalah tuan-tuan. Sentuh suami, sentuh isteri tak batal wuduk. Bila? Masa nak tidur. Kita dah ambil wuduk, kemudian semua dah masing-masing duduk atas katil dah nak tidur. Itu sebahagian para ulama mengatakan sentuh isteri wuduk tak batal. Sebab apa? Itu wuduk nak tidur, bukan wuduk nak solat, bukan wuduk nak baca Quran, bukan wuduk yang lain. Tapi kalau yang lain tersentuh isteri, batal wuduk. Dalam bab nak baca Quran contohnya, batal juga wuduk dalam mazhab kita ni. Jadi tu panggil teka-teki lah, selingan lah. Tuan-tuan jangan cut yang tu pula. Teruk saya lagi. Sentuh suami, sentuh isteri tak batal wuduk, mazhab kita ni batal. Hikmah dia Tuan Haji, hikmahnya saya nak cari lah. Hikmah dia mungkin Tuhan nak suruh kita buat banyak, dapat banyak pahala kot. Sentuh batal, ambil wuduk lagi. Sentuh batal, ambil wuduk lagi. InsyaAllah Ustaz. Mereka ini semua tidak batal wuduk jika disentuh kulitnya. Demikian jua kanak-kanak. Ni yang pengarang sebutkan kepada kita ni, kanak-kanak yang kita tengok ni tiada timbul perasaan syahwat, maka tidak batal wuduk kalau kita sentuh mereka ni. Azan tuan-tuan, azan dulu, habis tajuk ni insya-Allah. Saya duk cari tadi peta minda yang saya buat tu, nak print tadi tak jumpa tak. Ada peta minda ni, senang sikit. Azan insya-Allah.
Tadi saya ringkas dalam matan je lah. Adapun tentang masalah perincian susuan semua tersebut panjang lagi lah dalam masalah fiqh ni kan? Baik, sikit lagi kita sambung. Apabila dikatakan batal wudu bersentuh kulit, tidaklah termasuk rambut, gigi dan juga kuku. Jadi tuan-tuan masa dulu mengajar apa pelajar-pelajar ni, ustaz, kalau saya berkenan kat seorang perempuan ni, kemudian saya geram, saya pegang rambut dia, boleh tak ustaz? Kau wudu tak batal? Oh boy, soalan tu advance tuan. Soalan yang kita tanya apa? Saya berkenan tuan, ustaz, tapi saya geram nak pegang rambut budak perempuan tu, kan wudu tak batal? Oh, pandai jawab. Memang wudu tak batal. Yang kamu pergi sentuh tu yang bukan mahram kamu, maka batal lah, apa haram lah perbuatan tadi tu. Wudu tak batal. Dia ambil satu bab, tolak bab lain, tak boleh macam tu. Tapi tuan-tuan nak berkata kata bila zaman budak-budak muda ni otak daripada advance, cerita bab wudu, dia mula dah fikir dah macam mana nak sentuh rambut budak perempuan tu. Wudu tak batal. Wudu memang tak batal. Kamu sentuh tanpa halal, bukan halal bagi kamu tersebut, haram perbuatan tadi tu. Oh, otak advance. Sangat main. Ni gigi, kuku, sebab dia bukan kulit ni. Tuan-tuan ingat tak kita cerita tuan-tuan, kenapa semua ni kulit? Tak tanyakah hujung ni kenapa tak jadi kulit, jadi kuku, sebab apa? Ni disebutkan di antara sejarah tuan-tuan, bahawasanya ketika Nabi Adam AS turun daripada syurga, Nabi Adam AS tengok kuku, kerana ini untuk mengingatkan bahawasanya ada cahaya yang ada dalam badan Nabi Adam AS. Maka Allah tinggalkan kuku ini untuk mengingatkan asal usul bahawasanya kita, badan Nabi Adam pernah dimasukkan cahaya. Ni sebab tu dalam kitab Bujari Ma'al Iqna' ada disebutkan syarat-syarat bab cara-cara nak khusyuk dalam sembahyang. Banyak cara dia. Satu, faham makna tadabbur, sampailah ke 8 ke 9 tengok kuku. Tak faham juga tadabbur semua ni, dah usaha dah, tengok kuku. Bukan kuku orang lain lah, kuku sendiri. Tapi kena ingat sejarah. Sejarah ni maksudnya daripada syurga. Itu sebab dia. Kelima, perkara membatalkan wudu menyentuh kemaluan manusia, yakni memegang ataupun tersentuh zakar atau faras perempuan dengan tapak tangan. Tapak tangan termasuklah perut jari ni. Jadi bila sebut perut jari ni dia, saya akan terang sama ada kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, sama ada orang tua ataupun budak, bayi ke sebagainya, sentuh zakar dia, sentuh faras perempuan, budak perempuan sebut, sama ada yang hidup ataupun yang sudah mati, membatalkan wudu. Ni katanya sentuh baby ustaz takkan batal? Batal juga wudu walaupun baby. Sebab itu kawasan yang tak boleh disentuh. Yang dikatakan zakar itu ialah batangnya, bukan tundun. Apa? Tundun, telur lah. Bukan tempat tumbuh bulu. Cara nak tahu batal tuan, bukan zakat apa, hanya zakar batang sahaja, bukan tempat tumbuh bulu. Kalau tempat tumbuh bulu sentuh, batal wudu. Tu kaedah dia. Demikian jua farash, iaitu bibir lubangnya, bukan tundun. Tundun, tempat tumbuh bulu. Kaedahnya tuan-tuan dalam bab farash, kemaluan semua ni, tempat yang tumbuh bulu sentuh membatalkan wudu. Tempat yang kebiasaannya tak tumbuh bulu, seperti mana minta maaf batang zakar sebut, maka kalau sentuh batal wudu. Betul tak? Kata kali. Yang dikatakan zakar itu ialah batangnya, sentuh baru batal, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Demikian juga farash, iaitu bibir lubangnya, bukan tundun tempat tumbuh bulu. Termasuklah apa yang tumbuh atas bibirnya itu. Jadi tempat tumbuh bulu sentuh tidak membatalkan wudu. Sentuh apa, kalau tempat yang tak tumbuh bulu sentuh membatalkan wudu. Yang dimaksudkan tuan-tuan ni sentuh apa ni? Sentuh dengan perut jari. Ni. Perut jari. Ada ni. Tu ada sebenarnya. Keenam, memegang ataupun menyentuh lubang dubur manusia. Tu bila kita duduk qada hajat tu, apa yang keluar tu, pelampung tu, sekalipun padam, sekalipun haknya
haknya sendiri, diri sendiri, sentuh hak diri sendiri ni dengan tapak tangan ataupun perut jari, baru batal wuduk. Yang dimaksudkan dengan tapak tangan itu, jika kita tekankan tapak tangan itu ke lantai, mana yang terkena pada lantai itulah dia tapak tangan. Inilah. Manakala tepi-tepi serta kelilingnya tidak termasuk dalam tapak tangan. Jadi seorang kalau dia pegang, minta maaf lah, zakar macam tu, batal tak? Batal kan? Kenapa tak batal? Kerana ini bukan perut jari. Dia pegang kemudian kencing, batal tak? Dia pegang zakar dia kemudian kencing, batal tak? Batal lah, batal sebab kencing. Bukan sebab pegang. Ini teka-teki fiqh ulama akan selalu bagi yang ni. Manakala tepi-tepi serta kelilingnya tidak termasuk dalam tapak, ni tapak tangan ni. Jadi sentuh belakang ni tak batal. Sentuh tepi-tepi ni, gosok tepi-tepi ni tak batal. Gosok belakang ni tak batal. Yang batal bila tapak ni. Jadi jika disentuh dengan hujung jari, ni hujung-hujung ni, atau tepinya, tidaklah batal wuduk tersebut. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam. Alhamdulillah, masalah ni kita dah jelaslah, cuma muzakarah dah malam ni insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, salah silap daripada saya, kalau salah harap ditegur semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ya awwalan awwalin wa ya akhir akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimar masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.